kisah doa dari Mekah. Sebenarnya ni kisah kawan pejabat saya, tapi saya dah minta izin dia untuk share dekat sini. Saya terasa nak kongsi mengenai keistimewaan dan keajaiban berdoa di Tanah Suci ni. Nak dijadikan cerita, kawan ofis saya didapati kena kanser pangkal rahim stage 2. Masa tu dia nampak makin lemah dan selalu MC. Mula tu kami pun tak tahu dia sakit apa. Lepas tu dengar dari kawan lain katanya dia kena kanser dan HR pun dah bagi-bagi hint dah. Suruh dia berhenti dan fokus untuk rawatan. Kawan saya ni muda lagi, umur 42 tahun, tapi dia tak kahwin lagi. Sebenarnya dia macam kena kerja juga sebab dia kena support keluarga walaupun dia sakit. Sebab tu dia masih tak bagi surat berhenti dan dia masih gagahkan diri datang kerja walaupun dalam keadaan lemah. Dan saya pun sebenarnya tak adalah rapat sangat dengan dia sebab saya pun baru kerja kat sini. Saya tahu dia kena kanser pun dari orang lain sebab dia pun kurang bergaul dengan orang dan dia agak pendiam. Memandangkan skop kerja kami ni berkait antara satu sama lain dan selalu kena komunikasi, so mungkin dia jadi selesa dengan saya dan mula cerita sikit-sikit hal dia dekat saya lepas saya sendiri yang buka mulut tanya pasal penyakit dia tu. Satu hari tu dia bagi tahu saya, katanya dia rasa nak pergi umrah. Hati dia selalu teringat-ingat Tanah Suci lately ni katanya, dan dia minta tolong saya survey package untuk dia sebab dia tak ada pengalaman dalam ni. Tapi time tu adalah time package umrah dekat Malaysia ni naik dengan mendadak. Sebab masa tu juga sedang hangat isu hotel-hotel dekat Arab naik harga tak masuk akal secara tiba-tiba dan cancel booking hotel sesuka hati. Maka banyak travel umrah masa tu letak harga tinggi untuk cover kos hotel yang tak masuk akal tu lah. Dan dia pun tak mampu dengan harga tu sebenarnya sebab dia kata dia ada banyak komitmen lain. Tapi bila Allah dah panggil, tak ada siapa yang mampu halang. Kebetulan ada seorang ustaz ni, dia buat package umrah yang murah yang dia pun mampu bayar. Cuma jarak hotel dengan Masjidil Haram tu dalam 400 meter. Dan lepas tu makan pun sendiri tanggung dan bilik kongsi 4 orang. Kawan saya ni nak pergi juga dengan ustaz tu walaupun saya agak keberatan. Lepas tu saya pun tak kenal ustaz tu sangat kan. Hanya tahu pasal dia melalui kawan saya. Dan orang yang pergi dengan dia pun tak ramai. So saya takutlah kawan saya akan hadapi apa-apa kesulitan hanya sebab harga murah. Sebab travel yang famous pun ramai jemaah terkandas dan banyak masalah lain kan. Ini kan pula kalau pergi dengan orang persendirian yang kita tak kenal. Lagi banyak risiko lah yang saya kena ambil kira. Dah lah saya yang recommend, so risaulah. Takut jadi benda yang tak sepatutnya macam yang selalu orang viralkan tu lah. Dia nak pergi sana 2 minggu. So macam-macam benda yang saya fikir pasal dia. Saya risau takut hotel jauh, dia tak larat nak jalan. Lepas tu takut dia tak cukup duit untuk dia makan ataupun belanja kat sana. Sebab saya dapat rasa dia pun hidup serba kekurangan juga. Dan lepas tu jujurnya saya takut hak-hak dia tak dilindungi bila pergi dengan orang yang tak dikenali dan tak berdaftar. Saya mula tu sekadar beritahu je pasal package ustaz ni, tapi dia nekat juga nak pergi dengan ustaz tu juga kerana memenuhi kemampuan dia walaupun saya tak menggalakkan. So saya pun tolonglah uruskan apa yang patut dan berserah pada Allah je lah untuk bantu dia. Sebab kawan saya ni dah excited dah nak pergi dengan ustaz tu juga, dah tak nak dengar dah tentang package yang lain. Alhamdulillah, Allah mudahkan semua untuk dia. Dia pergi dan balik dengan selamat tanpa sebarang masalah. Sebenarnya sebelum tu saya sedih lah tengok keadaan dia masa sakit tu. Nak bercakap pun suara macam tak terkeluar. Lemah sangat keadaan dia. Sedih terbayang kesakitan dia. Saya pun selalu doa minta dia sembuh dan dipanjangkan umur. Sebab saya selalu rasa dia ni orang yang Allah sayang. Saya tahu dia pun mesti pergi sana nak berdoa sungguh-sungguh untuk kesihatan dia. Sebab itu saya beria tolong carikan package yang dia mampu pergi. Balik Malaysia bila dia dah join masuk kerja balik, lain sangat diri dia. Badan dah berisik, cergas, suara pun dah kuat dah. Ceria sangat saya tengok dia. Dia bagi tahu saya, balik je Malaysia, dia pergi cek balik dekat hospital. Yang hairannya, sel kanser tu dah tak ada. Doktor pun heran katanya. Tapi dia percaya dan dapat rasa bila dah balik Malaysia, mesti dia tahu berita yang dia dah bebas dari kanser. Sebab memang dia yakin doa dia kat sana tu mustajab. Lagipun dari sana, dia dah dapat rasa dah yang doa dia ni akan dimakbulkan Allah. Lagi satu dia kata, dia mula pergi Mekah dulu, lepas tu baru Madinah. So tinggal 3 hari nak balik Malaysia, malam tu dia masuk Raudah. Dia dapat rezeki berdoa dan solat dekat dengan tiang-tiang yang mustajab doa tu. Lepas tu dekat juga dengan makam Nabi. Dia kata dia orang last keluar. Itu pun sebab polis halau, dah pukul 12 dah. Dan masa tu baru dia sedar yang hanya dia seorang je ada dekat situ. Jemaah lain dah lama dah balik. Dia tak sedar sebenarnya dia solat merata-rata kawasan dekat Raudah tu. Lebih dari sejam rupanya dia dekat situ. Esok paginya dalam pukul 3 lebih, dia dah pergi semula ke masjid untuk salat subuh. Tapi pagi tu, dia sangat mengantuk dan sangat lemah. Dia rasa sangat letih sampai nak berdiri berjalan pun tak larat katanya. Tapi dia gagahkan juga pergi masjid. Sampai je kat masjid, dia duduk sandar dekat tiang untuk tunggu subuh. Dan entah macam mana, tanpa sedar, tiba-tiba dia tertidur. Lepas tu, dia mimpi ada seorang datang pakai jubah merah.
Dia tak pasti jantina lelaki ke perempuan. Cuma dia nampak bahagian perut dengan pakaian merah je. Yang lain-lain dia tak nampak. Orang tu datang usap perut dia. Lepas tu dia terjaga secara terkejut sebab dengar bunyi azan. Dan masa tu dia mula rasa blur dan terpinga-pinga. Sampailah dia balik Malaysia. Dia tak tahulah apa maksud mimpi tu kan. Yang dia rasa dia akan sembuh. Sebab dia kata dia langsung tak ada mimpi apa-apa pun dari Mekah sampai ke Madinah sebelum tu. Cuma mimpi tu je lah sekali yang dia dapat selama dekat Tanah Suci. Dia mulanya rasa aneh juga dengan mimpi tu. Tapi dia tak cerita dekat siapa-siapa. Hanya saya je yang tahu katanya. Tapi saya dah ceritakan kat sini lah pula kan. Tapi dia bersyukur Allah makbulkan doa dia, hilangkan sakit dia. Sebab dia kata dia betul-betul nak dia sihat dan panjang umur. Sebab keluarganya perlukan kudrat dia untuk kelangsungan hidup. Kalau dia sakit, lemah, keluarga dia akan makin susah katanya. Saya pun berat mulut juga nak tanya perihal keluarga dia. Tapi saya gembira dia dah sihat. Saya tahu ramai je yang pergi sakit-sakit ke Tanah Suci tapi bila dah balik terus sihat. Cuma terasa nak share kisah dia ni sebab saya rasa cemburu bila Allah memberikan kenikmatan dalam kesulitan buat hamba yang dipilih. Lagipun saya juga selalu teringat kata-kata ustaz saya, kita di tempat lain Allah gelarkan hamba, tapi hanya di Tanah Suci sahaja Allah gelarkan kita tetamu. Betapa istimewanya insan yang dijemput Allah ke Tanah Suci ni. Sebab Allah jemput tak lain tak bukan nak bagi keampunan dan nak makbulkan semua permintaan kita. Lagi satu, di mana-mana pun yang ada hanya waktu mustajab doa saja. Tapi satu-satunya tempat mustajab doa dalam dunia ni hanya ada di Tanah Suci, tak ada di tempat lain. Sebab tu orang selalu cakap, ada duit pun belum tentu dapat pergi sana selagi Allah tak jemput jadi tetamunya. Dan akhir kata saya doakan semua saudara Islam saya dijemput menjadi tetamu yang esa tak lama lagi.